Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Saya mengharapkan kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan juga sudah bersedia untuk mengikuti episod kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan yang istimewa kerana kita akan membincangkan satu topik yang khusus bersempena Rabiul Awal sebagai satu edisi khas yang dianjurkan oleh pihak Pergas bagi meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kita pada malam ini akan membincangkan satu topik yang sedikit berbeza, iaitu berkenaan dengan seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada insan di sekitar baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai merupakan contoh teladan yang seharusnya diikuti. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadikanlah baginda sebagai teladan dalam kita memiliki sikap dan sifat yang mulia kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sempurna. Begitu juga bila kita melihat kepada pentafsiran yang diberikan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab beliau, beliau menyatakan bahawa ini merupakan perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, yang mana Allah menyatakan orang yang beriman ialah mereka yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan. Iaitu Allah sebutkan di sini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, iaitu orang yang mengharapkan pahala dan rahmat Allah di akhirat kelak. Insan yang mengharapkan rahmat Allah di akhirat kelak adalah insan yang sentiasa akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Dalam keadaan kita menjalani kehidupan ini, Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita dengan pelbagai macam contoh terbaik dalam kehidupan, iaitu daripada sudut pelbagai aspek kehidupan baginda. Yang mana kita lihat di sini, Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana baginda menuntut ilmu, bagaimana baginda melayani ahli keluarga, teman, sahabat, orang atasan, orang bawahan baginda. Dan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW bergaul sesama manusia. Dan Nabi SAW dalam kehidupan baginda, kita dapati dalam banyak hadis-hadis baginda, Nabi SAW membuktikan bahawa interaksi baginda tidak mengenal siapa. Kita kalau lihat di sini kita ada Nabi SAW berinteraksi dengan sesama Muslim, bahkan non-Muslim. Begitu juga daripada sekecil-kecil anak, kan, maknanya insan, hinggalah kepada yang sudah tua renta. Yang ada di kalangan kategori insan yang begitu.
Dan Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang atasan. Kadang-kala ada delegasi daripada luar negara yang datang bertemu dengan Nabi SAW, merupakan wakil daripada raja-raja di negara lain yang dihantar sebagai utusan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Bukan itu sahaja, bahkan baginda juga berinteraksi dengan para hamba sahaya, iaitu di kalangan para pekerja baginda sendiri, orang yang membantu baginda, yang berkhidmat untuk baginda SAW. Dengan kata lain di sini, ya, daripada ketiga-tiga kategori yang kita ada, Nabi SAW berinteraksi dengan isteri baginda, ahli keluarga. Ahli keluarga ni boleh kita fahami sebagai anak, pakcik, makcik dan seterusnya. Teman, kita ada jiran. Bahkan ada juga interaksi di dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana baginda SAW berinteraksi dengan haiwan. Semua ini adalah perkara yang tidak boleh kita pisahkan dari kehidupan kita. Kerana kita hidup tidak sendirian di atas muka bumi ini. Kita hidup bersama dengan insan lain yang memerlukan kepada interaksi. Kita berbual, kita bergaul, kita bertemu dengan teman, rakan-rakan kita. Dalam keadaan-keadaan yang begini, Nabi SAW banyak menunjukkan kepada kita dengan contoh yang terbaik. Sebenarnya ada banyak seni interaksi yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi pada malam ini, saya ingin memfokuskan kepada dua bahagian perbincangan sahaja. Pada bahagian yang pertama, kita akan lihat bagaimana Nabi SAW amat mementingkan budi pekerti, adab, sopan, santun ketika berinteraksi dengan orang ramai. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang mana baginda menyebutkan begini. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah al-thartharun wal mutashaddiqun والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang dua kategori manusia. Kategori yang pertama ialah insan yang mana mereka ini dicintai oleh Nabi SAW. Okey, pertama. Dan juga paling dekat kedudukannya di sisi Nabi pada hari kiamat. Dan Nabi SAW menyebutkan ahasinakum akhlaqan, iaitu di kalangan kalian yang paling baik akhlaknya. Kedua, Nabi SAW menyebutkan tentang insan, iaitu kategori insan yang dibenci dan paling jauh kedudukannya dari Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan tentang 3 jenis manusia. Okey. Yang paling dekat, sekali lagi saya ulangi, yang paling dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak ialah mereka yang berakhlak mulia. Dan yang paling jauh dari Nabi SAW, mereka yang berakhlak buruk. Insan yang memiliki akhlak buruk ini, Nabi SAW menyebutkan mereka dengan 3 nama. Pertama, al-thartharun. Kemudian kita ada yang kedua, al-mutashaddiqun.
Okey, dalam bahasa Arabnya begini ejaannya. Dan seterusnya, yang ketiga, al-mutafayhiqun. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 jenis insan ini, di kalangan sahabat bertanya kepada baginda. Mereka kata, jika tentang al-thartharun dan juga al-mutasyaddiqun, kami tahu. Maknanya mereka jelas tentang maksud itu. Tetapi mereka kata, kami tidak tahu ataupun apakah yang dimaksudkan dengan al-mutafayhiqun. Jadi, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan al-mutafayhiqun bermaksud al-mutakabbirun, iaitu orang yang sombong. Okey. Jadi al-thartharun tadi apa maksudnya? Al-mutasyaddiqun maksudnya apa? Al-mutafayhiqun tadi kita sudah ketahui maknanya ialah sombong kan, insan yang sombong. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang telah disyarahkan hadis-hadisnya oleh Imam Al-Mubarakfuri, beliau menjelaskan maksud bagi ketiga nama yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Nabi SAW menyebutkan pertama tadi kan, al-thartharun. Okey, al-thartharun maksudnya ialah orang yang dia cakap banyak. Cakapnya terlampau banyak, berjela-jela, kemudian suka mencelah apa yang ketika orang sedang berbual, berbincang, dia mencelah perbincangan tersebut dan dia gemar menguasai perbualan. Pendek kata, dia tak bagi chance lah kepada orang lain untuk berbual. Dia je seorang yang ingin didengar suaranya. Jadi ini kita panggil sebagai al-thartharun. Sikap yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Sebab bila kita ni berinteraksi dengan sesama insan ini, kita perlu meraihkan orang lain. Kita perlu ada rasa untuk mendengar pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Kita tidak boleh hanya mementingkan kepada pendapat kita sahaja. Jadi di sini Nabi kata itu adalah perbuatan yang tidak baik. Seterusnya, tadi kan kita ada al-mutasyaddiqun yang kedua. Al-mutasyaddiqun bermaksud ialah orang yang mana dia bila berbicara, dia akan suka merendahkan orang lain. Okay? Suka merendahkan orang lain. Kemudian dia ini orang yang mana tidak berhati-hati ketika dia berbicara. Suka ikut, orang kata ginilah, cakap lepas. Asal boleh je kena cakap. Yang penting puas hati, begitu. Bukan puas hati di golden chance. Itu lain cerita tu. Tapi sekarang ni yang penting dia puas hati. Puas hati sebab apa? Yang penting apa yang dirasa tu dapat dia lepaskan. Orang terasa ke, sakit hati ke, rasa terhina ke, rasa maruahnya direndahkan, itu bukan urusan dia. Jadi ini kategori yang kedua tadi, iaitu al-mutasyaddiqun. Seterusnya yang ketiga, walaupun Nabi SAW ada menjelaskan kepada para sahabat tentang al-mutafayhiqun yang ketiga di situ, dengan orang yang sombong. Okey. Imam Al-Mubarakfuri dia menjelaskan bahawa orang yang sombong di sini ialah yang cakap besar. Okey, berbual seolah-olah dia sahaja yang betul. Orang lain salah. Ini kita panggil sebagai satu keadaan yang mana boleh jugalah merendahkan orang lain, tidak meraihkan keberadaan orang lain dalam satu majlis. Maka perkara-perkara ini ia merupakan hal-hal yang boleh merosakkan komunikasi. Ia juga boleh merosakkan interaksi apabila kita bersama dengan insan yang ada di sekitar kita. Maka sebab itu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita, jika ingin memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW, pastikan diri kalian adalah insan yang berakhlak mulia. Tapi, kalau sekiranya
ingin tempat yang jauh dari baginda. Lihat kepada ketiga itu. Ketiga-tiga keadaan tersebut. Adakah kita memiliki sifat-sifat yang sedemikian, yang mana boleh merosakkan interaksi, boleh menyebabkan orang rasa tersakiti, orang berjauh hati dengan kita, sehingga tadi pun saya dah sebutkan, dalam kehidupan kita tidak hidup sendirian. Apabila ketiga-tiga keadaan itu ada pada diri kita, kemungkinan besar insan di sekitar kita tidak senang untuk duduk bersama dengan kita. Mereka akan menjauhi kita dan akhirnya mungkin kita berada dalam keadaan yang sendirian lantaran insan-insan di sekitar rasa tidak seronok untuk berinteraksi dengan orang seperti kita. Maka hadis ini Masya Allah Tabarakallah. Sebab itu Nabi SAW juga ada bersabda, yang mana Nabi kata apa? Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Supaya apa? Dalam keadaan kita menjalani kehidupan ini, ia dapat dilalui dengan penuh keharmonian dan keamanan. Kita masuk kepada poin kita yang kedua pada malam ini, tentang seni interaksi Nabi SAW. Jika yang pertama tadi, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, berakhlak mulia ataupun berakhlak baik. Yang kedua, kita lihat di sini, ialah berkata baik. Kerana begini, setiap kali kita berinteraksi dengan manusia, dengan insan di sekitar kita, kata-kata merupakan perantara untuk menghubungkan kita dan orang lain. Okay? Kita menggunakan perkataan. Walaupun kita kata pada hari ini komunikasi tak semestinya ada suara, ada perkataan. Sebab kita pada hari ini, konteks kita pada hari ini, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita memiliki social media, kita ada banyak aplikasi-aplikasi yang boleh menghubungkan antara satu dan yang lain. Perkataan tetap perlu dititik beratkan. Sama ada kita berhubungan melalui WhatsApp, Telegram, kan, ataupun Facebook, Instagram, semua keadaan-keadaan ini menuntut kita menjadi insan yang sentiasa menjaga lisan kita. Maka sebab itu, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya kepada baginda tentang ayyul muslimina khair. Dia tanya kepada Nabi, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Nabi SAW menjawab pertanyaan beliau dengan jawapan ini. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iaitu seorang Muslim yang mana orang lain rasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bila kita hidup bersama dengan insan di sekitar kita, semua orang rasa aman ketika duduk dengan kita. Ini bukti bahawa diri seseorang itu adalah seorang Muslim yang baik. Berbeza dengan mereka yang mana, sebagaimana tadi kan hadis kita yang pertama tadi berkaitan dengan seni yang pertama, iaitu berakhlak mulia kan. Apabila dia jadi orang yang al-thartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun, akhlaknya tak berapa baik, kata-katanya pula tak berapa sedap didengar. Orang-orang yang begini, kebiasaannya orang lain tak rasa aman bila duduk bersama dengan dia. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar sentiasa berusaha untuk menjadi Muslim yang baik, iaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan hal ini juga Nabi SAW ada menyebutkan tentang bagaimana kita ini sesama Muslim seharusnya berinteraksi. Nabi SAW ingatkan kepada kita, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kerana apa? Kita sesama saudara,
Sesama Muslim ini adalah bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Dalam keadaan kita mengaku insan yang ada di sekitar kita ini, di kalangan teman-teman kita yang Muslim, contohnya, mereka adalah saudara kita. Nabi kata, la yazlimuhu, wala yakhzuluhu, wala yahqiruhu. Janganlah kamu menzaliminya. Janganlah kamu merendahkannya. Dan janganlah kamu menghinakannya. 3 perkara ini perlu kita ambil berat. Ketika kita bergaul bersama dengan teman-teman kita, ahli keluarga, pekerja, majikan, dengan sesiapa sahaja. Jangan kita menzalimi mereka. Jangan kita merendahkan dan jangan kita menghina. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjauhkan sifat-sifat yang sedemikian. Sebab itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita juga, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Nabi tunjukkan ke arah dadanya 3 marrat. Sebanyak 3 kali. Nabi kata, takwa itu berada tempatnya di sini, iaitu di dada kita, dalam hati kita ini. Insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sentiasa menjaga akhlak diri mereka, butir bicara yang keluar daripada lisan mereka ini, supaya ia mencerminkan diri mereka sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap dia melakukan kejahatan apabila dia menghina sesama saudaranya yang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang bagi saya memiliki banyak ciri-ciri sifat orang yang beriman, sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berinteraksi sesama insan, iaitu dengan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Itu berlaku zalim, pertama tadi. Kedua, menghina. Ketiga, merendahkan. Keadaan diri kita yang menjauhi ketiga-tiga sifat itu, inilah cara kita berinteraksi dengan insan di sekitar kita. Sebab itu tadi Nabi SAW sebutkan, cukuplah kita ini dilihat sebagai orang yang melakukan kejahatan apabila kita menghina saudara kita sesama Muslim. Dan hal ini juga Nabi SAW tekankan kepada non-Muslim. So jangan pula kita baca hadis ini lalu kita kata, oh ini untuk orang Islam saja. Kalau dengan orang yang bukan Islam, bolehlah maknanya kita menzalimi. Bolehlah maknanya kita ni nak menghinakan dia. Tak seperti itu sebenarnya. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang lain, beliau pernah ditegur oleh Nabi SAW dalam sebuah peristiwa yang mana ada di kalangan non-Muslim yang mendoakan kematian ke atas Nabi SAW. Mereka mengucapkan, Assalamualaikum, kematianlah ke atas kamu, wahai Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, dia mendengar apa yang diucapkan oleh orang ini. Aisyah pun menjawab. Aisyah kata apa? Assalamualaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum. Ada penambahan lafaz di situ. Dia tambah, ambil sekelepuk, ambil terus. Kan dia kata, kematianlah ke atas kalian, laknat Allah ke atas kalian, dan murka Allah ke atas kalian. Namun kita lihat pada riwayat ini, Nabi SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, mahlan ya Aisyah. Wahai Aisyah, tenang. Okay.
Nabi kata begini kepada dia, alaiki birrifqi. Hendaklah engkau berada dalam keadaan yang berhemah, lemah lembut. Dan juga Nabi kata, wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Hendaklah engkau menjauhi, berhati-hati daripada bersifat kasar dan berkata keji. Aisyah radhiyallahu anha kata kepada Nabi, engkau tak dengar ke apa dia kata tadi? Alam tasma' ma qalu. Aisyah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tak dengar apa yang mereka kata? Nabi kata, tidakkah engkau mendengar jawapan yang aku berikan kepada mereka? Aku telah menjawab, wa alaikum, dan ke atas kalian juga. Lihat ya, bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan baginda, di sini kalau kita lihat keadaan itu, sebenarnya baginda dicaci, baginda dihina pada ucapan mereka itu. Tetapi Nabi SAW ketika membalas ucapan tersebut, Nabi tidak menggunakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nabi SAW juga tidak menggunakan ucapan yang kasar. Bahkan Nabi SAW menasihatkan kepada isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha agar sentiasa dalam keadaan yang berhemah dalam apa jua situasi. Dan begitulah juga kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika kita berinteraksi sesama insan. Dan pada malam ini saya ingin menutup perbincangan kita dengan 2 poin utama. Ya, baik, kita lihat di sini. Pertama sekali, jaga akhlak kita. Itulah cermin kepribadian diri kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti yang mulia, perilaku yang indah merupakan hiasan diri yang jangan sesekali kita abaikan. Ramai orang boleh berpenampilan yang indah dari sudut pakaian, daripada apa yang dia miliki. Tetapi sebaik-baik pakaian yang kita miliki, yang perlu kita letakkan pada diri kita, ialah adab dan kesopanan. Itulah yang ditekankan oleh Nabi SAW ketika kita berinteraksi sesama insan. Dan yang kedua di sini, jaga tutur bicara kita. Tidak kira dalam apa jua situasi dan keadaan. Dan saya dah berikan contoh itu tadi. Walaupun dalam keadaan mungkinlah ya, ada orang yang mengutuk kita, mencaci, menghina, merendahkan kita. Tak apalah, biarkan. Itu bahagian dia. Pada bahagian kita, kita cuba tunjukkan yang terbaik sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai cara kita mengambil teladan daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan begitulah keadaan hidup ini, tidak ada satu pun perkara yang boleh dipisahkan daripada sunnah Nabi SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda, umat Nabi SAW. Ikutilah baginda, sayangilah baginda dengan melaksanakan setiap apa yang telah baginda tunjukkan. Antaranya berinteraksi ala Rasulullah. Itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu pada bulan hadapan. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.